Okey, kita mulakan hari ini kita belajar hadis. Ya, masih lagi kita dalam bab ya kafa'ah wal khiyar berkaitan dengan munakahat. Ya, iaitu berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan sepupu dan kita ada pilihan, pilihan. Boleh pilih. Baik, sekarang 1040 silakan siapa nak baca? Dah, sila. Baca. Tiga orang ni. Saya baca Ustaz. Okey, sila. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah masuk Islam seorang perempuan, lalu ia berkahwin. Maka datang suaminya yang pertama, lalu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah masuk Islam dan ia tahu keislaman saya. Maka Rasulullah SAW cabut dia dari suaminya yang akhir dan kembalikan dia kepada suaminya yang pertama. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Baik, 1040 catatkan hadis sah. Matan, apabila seorang masuk Islam, dalam braket perempuan, lalu kahwin dengan orang lain, kemudian suaminya masuk Islam, maka suami pertama lebih berhak kepada isterinya kerana perkahwinan mereka tidak batal. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi hal ini ya dapat kita pahami semula, iaitu kalau ya suami isteri, si isteri masuk Islam, si suami dia tidak mahu masuk Islam, maka ya isteri ya secara ya automatik lah, maknanya dia sudah berpisah. Ya. Kemudian si isteri pula ia dapat jodoh baru dalam kalangan orang Islam. Jadi ya dia pun berkahwin. Kemudian beberapa lama kemudianlah ya si suami pula datang. Suami yang ya tak Islam tadi, dia datang, dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Dan dia cari isterinya. Isterinya pula didapati sudah berkahwin. Jadi dia jumpa Rasulullah, keputusan Rasulullah, ya, suami baru kena lepaskan. Jadi suami yang lama atau yang dulu, dia berhak kembali semula tanpa nikah, sebab nikah dia tidak terbatal. Dia bukan bercerai ya secara talak, tidak, tapi bercerai, berpisahnya kerana agama. Jadi sekarang ni suami yang baru terpaksa dan wajib melepaskannya. Kalau apa? Kalau si suami lama dia masih berhak lagi menuntut. Jadi inilah yang dikatakan
Ya, keputusan dalam syarak. Ya. Jadi kita faham. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Siapa lagi yang baca tadi? Baca satu lagi. Orang yang sama tadi baca. Sambung. 1041B Ustaz Ya, 1041. B. B ke A? Dari Ha? A. B. Tak ada 104. B. 1040 ni 1041 saja tak ada. 41B. Tak ada A ya. Nah. Dan Said riwayatkan juga seperti itu dari Zaid. dari Zaid bin Ka'ab. Said kan, dari Said. Kejap. Dari Said riwayatkan juga seperti itu dari Alif dan ia tambah. Kejap. Sekejap. Sekarang ni tadi 1040 dari Ibnu Abbas. Kemudian 1041 dari Zaid bin Ka'ab kan? Oh, okey. Maaf. Terlajak ke depan tu. Terlajak ke depan. Mungkin, sorry. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari bapanya, ia berkata, telah berkahwin Rasulullah SAW dengan Aliyah dari Bani Ghifar. Maka terkala ia masuk ke tempat Rasulullah SAW dan membuka pakaiannya, ia lihat putih di rusuknya. Maka sabda Nabi SAW, pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Dan ia perintahkan untuknya mahar. Diriwayatkan dia oleh Hakim dan pada isnadnya ada Jamil bin Zaid dan iaitu Majhul. Dan diperselisihkan dia tentang gurunya, perselisihan yang banyak. Eko Ustaz. Bergemu. Siap. Okey. Tengok ni. Hadis yang ke 1041 ya. Sekejap saya tutup. 1041 hadis boleh dipakai. Matan, sesudah kahwin lalu suami dapati istrinya ada cacat dan sesudah disentuhi maka istrinya itu dapat mahar penuh apabila dicerai. Hukum sebagai satu ketentuan. Orang yang sama juga ya, kena baca 1041A dengan 1041B. Ya. Orang yang sama. Baca lagi.
Okey, kejap. Mute. Kejap. Buka buka. Mute dia buka. Yang nak baca buka mute dia. Tak dengar. Okey. Dan dari Said bin Al-Musayyab bahawasanya Umar Ibnul Khattab berkata, siapa-siapa laki-laki berkahwin seorang perempuan lalu ia masuk kepadanya dan ia dapati dia sopak atau gila atau berpenyakit besar, maka ia wajib mendapat mahar dengan sebab ia menyentuh dia, dan ia berhak mendapatnya dari orang yang menipu dia kepadanya. Dikeluarkan dia oleh Said bin Mashhur dan Malik dan Ibnu Abi Shaybah dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Lagi satu. Dan Said riwayatkan juga seperti itu dari Ali, dan ia tambah, dan ada padanya tulang, maka suaminya memilih jika ia menyentuhnya, maka si isteri berhak mendapatkan mahar dengan sebab ia jadikan halal kehormatannya. Okey, Samakan ya dengan 1041 tadi. Jadi tambah dengan 1041A, 1041B. Hukum sama dengan yang tadi. Ya. Dia satu hukum. Kecuali yang C. Okey sekarang ni dalam hal perkahwinan ini. Dalam 1041 saya nak terangkan semula. Ya. Bahawa Rasulullah SAW suruh bakal isterinya itu kembali, yang bernama Aliyah, nama dia Aliyah. Artinya bila dia nak membuka pakaiannya, dilihat pada rusuknya ia ada warna putih. Itu artinya boleh dikatakan sopak. Jadi Rasulullah suruh balik kepada keluarganya. Baik, saya nak terangkan darjat yang 1041 ini. Hadis ini dikatakan sebagai hadis lemah. Dan matan atau maksudnya kerana isteri yang ternyata kemudian mengidap cacat yang sebelumnya tidak diketahui oleh calon suaminya, maka suami boleh menceraikan dengan memberi mas kahwin penuh kepadanya atau sebahagian dari mas kahwin yang telah ditetapkan. Maknanya Nabi tidak sentuh lagi, dan Nabi pulangkan mahar tadi, dibagikan mahar kepadanya, itu sebagai hadiah. Dan sepatutnya setengah pun tidak mengapa sebab dia tidak disentuh lagi. Jadi hal ini kerana suami merasa kecewa atas keadaan isterinya yang baru saja dinikahi, maka ia berhak untuk menceraikannya dan perempuan tersebut boleh mendapatkan mahar penuh atau sebahagian. Tapi kalau dah disentuh dia dapat penuh. Jadi hadis 1041A ini, suami yang merasa kecewa atas keadaan perempuan di luar pengetahuannya boleh menceraikan isterinya. Tetapi kalau ia sudah sempat disentuhi, maka perempuan tersebut berhak memperoleh bayaran mahar dan dari lelaki yang merasa tertipu oleh seorang dan yang mengahwinkan dirinya dengan perempuan yang cacat tersebut. Wajib menerima ganti rugi dari orang yang menipu. Contohnya orang rekomen dengan perempuan tu, tapi sebenarnya dia sudah tipu. Perempuan tu ada berpenyakit. Contohnya ada penyakit gila, sopak atau lain-lain daripada itu yang dianggap sebagai penyakit besar. Maka kalau orang yang rekomen tu dia kena bayar ganti rugi kepada orang yang ditipu. Yang perempuan kalau dah dicampuri, artinya dia berhak menerima mahar penuh.
Mahar ni mas kahwin ya, mas kahwin. Jadi 1041 ni sama dengan 1041A ya, 1041B sama dengan 1041A ni. Ya ada sama, iaitu tentang hal ya kecacatan. Baik, 1041C ni lainnya. Okey, siapa yang nak baca? Oh ini elok baca, yang sama juga bacalah sebab habis tajuk. Orang yang sama juga baca. Dan dari jalan Sa'id bin Al-Musayyab juga ia berkata, Umar telah hukumkan tentang orang yang mati pucuk supaya diberi tempoh 1 tahun. Dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Ya. Baik, catatkan hadis yang akhir 1041C, hadis sah. Matan ijma' sahabat menentukan bahawa laki-laki yang lumpuh diberi tempoh 1 tahun untuk tidak bercerai dengan isterinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya, dalam hal yang akhir ini, kita sekarang masih berkaitan dengan bab khiyar. Khiyar ni mana kita boleh pilih sama ada nak meneruskan ataupun kita nak berpisah. Seandainya si suami tadi kena penyakit lumpuh atau penyakit kelakian atau lumpuh badan jadi hal ini mengikut ijma' sahabat. Ijma' sahabat ni adalah kumpulan sahabat. Dia memberikan masa untuk tidak bercerai selama 1 tahun. Dia kena berikhtiar untuk dia pulihkan dirinya. Tetapi seandainya sudah 1 tahun dia tidak dapat nak memulihkan dirinya, maka si isteri berhak khiyar. Khiyar ni maknanya si isteri kalau nak berpisah, dia boleh, kalau suami tak nak ceraikan pun, dengan khiyar ini pihak yang berwajib dia boleh menerima alasan isteri dan pihak berwajib akan menceraikan walaupun si suami tidak mau melafazkan. Ini adalah hukum. Jadi diberi tempoh selama 1 tahun. Tapi kalau tak sampai 1 tahun, itu terpulanglah pada si isteri. Tapi kalau si isteri sabar, dia mahu menunggu sampai 1 tahun, tak ada salahnya. Dibagi peluang selama 1 tahun. Tapi kalau nak dia kasih sayang sampai hidup semati, tak kisahlah, tak adalah salah. Ini hanya satu khiyar, mana si perempuan ni boleh memilih. Ada satu kes suami dia accident. Accident memang habis lumpuh betul keseluruhan badan. Dan dia hanya mampu untuk berbaring sahaja. Oleh kerana dia orang yang berada. Dia adalah pekerja daripada Indonesia, seorang lelaki itu. Dia
Maknanya si orang lelaki ni memang rajin betul lah menguruskan dia. Memang kerja dia itu untuk menguruskan. Memang ikhlas lah diuruskan. Ya. Memang tak dapat nak buat apa. Ya. Dan dia isterinya pun dia masih muda lagi dan anak seorang, macam itulah ceritanya. Ya, tapi suami dia ni dah bagi tahu dengan dia, kalau kau nak pulang balik ke keluarga, pulanglah. Saya tak ada masalah. Jadi si suami ni merelakan. Ya, sebab dia tak boleh nak buat apa-apa lagi. Ya, kepada isterinya. Jadi isterinya ya orang luar negara. Jadi dia balik pun negara dia adalah negara yang susah, ya. Negara yang susah. Jadi dia fikirkan kalau dia balik pun ya dia hidup susah. Jadi akhirnya dia buat keputusan dia tak baliklah. Bersamalah dengan suaminya berpuluh tahun. Ya. Dia suami terlantar macam tu, tapi isterinya tadi sabar. Ya. Sabar untuk bersama. Ada anak seorang, ya. Jadi anak tu pun dia dah nikah dah, ya, dah besar. Dan yalah, maknanya dah sampai ajalnya. Ya, suami dia pun meninggal. Ya. Jadi oleh kerana suami ni orang yang berada, maknanya ya dia, peninggalan tu dia adalah harta. Ya, adalah harta. Ya, dan didudukan dengan anaknya. Jadi hal ya yang demikian kerana apa? Si isteri itu sabar. Mana kalau sabar tak kira lah. Tak kira walaupun nak puluh tahun sekalipun. Ya, kalau dia jadi orang yang sabar, dia nak juga bersama, tak ada masalah lah. Itu maknanya. Tapi dalam Islam, ya khiyar kalau nak juga, bagilah peluang setahun. Macam tu. Ya. Ini bukan setahun, 10 tahun. Ya. Tapi adalah jenis perempuan yang sabar. Ya. Yang jenis tak sabar ada juga, tapi ini jenis yang sabar. Lagipun dia pun bukan orang sini. Ya. Dia orang luar. Dan dia juga ya keturunan kat sana, keturunan yang susah. Kalau dia balik, dia hidup akan susah. Jadi dia fikir itu agaknya. Dia buat keputusan, ya, dia terus untuk bersama. Ya. Sampailah akhir hayat. Baik, habis ya bab berkaitan dengan bab kafaah. Ini cari sekufu dan juga bab khiyar, buat pilihan. Sekarang kita masuk satu tajuk baru, namanya babu isrotin nisa'i. Babu usrati pun boleh juga ya. Babu usrotin nisa'i. Apa maknanya? Iaitu babnya pergaulan dengan isteri. Bab pergaulan dengan isteri. Ya. Baik, siapa nak baca? Silakan sambung. Mic kena buka ya. Mic tutup. Mic tutup kalau nak baca. Atau orang yang sama juga nak baca. Yang lain dengar aja. Okey, Kak Angku. Online Ustaz. Ya. Silakan. Ni Siti Jawahir ni. Senyap ya. Boleh baca, buka mic. Mic tutup. Okey. Silakan. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat orang yang campuri isteri di buburnya
Diriwayat ia oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan lafaz itu baginya dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Tetapi dicatat dia dengan sebab mursalnya. Lagi 1043 Hadis 1043 dari Ibnu Abbas, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau perempuan di duburnya. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Hibban. Tetapi dicacat dia dengan sebab apa ni? Mauqufnya. Satu lagi. Hadis 1044 dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan terimalah pesananku untuk berbuat kebaikan kepada perempuan-perempuan, kerana mereka itu dijadikan dari tulang rusuk, sedang tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau hendak luruskan dia, niscaya engkau patahkan dia, dan jika engkau biarkan dia, taklah ia bengkok. Oleh itu, terimalah pesananku untuk berbuat kebaikan kepada perempuan-perempuan. Muttafaqun alaih, tetapi lafaz itu bagi Bukhari. Dan bagi Muslim, sabdanya, jika engkau mengambil kesenangan dengannya, niscaya engkau dapat kesenangan dengannya di dalam keadaan dia bengkok, dan jika engkau hendak luruskan dia, niscaya engkau menyebabkan patahnya, sedang mematahnya itu bererti mencerainya. Okey ya, kita ambil 1042 dengan 1043. Matan, hadis boleh dipakai. Bracket, lihat surah Al-Mu'minun ayat 7. Matan, dilarang liwat. Dilarang liwat. Hukum haram. Baik, ini hadis ya, 1042 dengan 1043, hukum yang sama. Ya. Tetapi ya, dalam hadis 1043 ni ya, diterangkan ya bahawa orang tak, ini bukan. Ini sama, ada satu lagi hadis lagi. Tak apa. Itu hukum yang sama, mana dilarang. Dan begitu juga ya, surah Baqarah ayat 223 ya, tegas menyatakan bahawa hendaklah suami mencampuri isteri pada tempatnya atau mendatangi isteri pada ladangnya. Itu berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 223 ya. Jadi artinya hal yang sedemikian ya adalah haram ya, dan diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ya ayat 7 ya. Baik, kita teruskan dengan 1044, catatkan 1044.
Hadis sah. Hadis sah, matan diperintah berlaku lemah lembut, diperintah berlaku lemah lembut dash berbuat baik dengan perempuan. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni maknanya untuk pimpinan, ya. Lil irsyad. Baik, kita elok kembali semula kepada hadis yang dibaca 104 ni. Yang mana hadis ini ada dua pengajaran. Satu pengajaran iaitu supaya berbuat baik. Ya, jangan menyakiti jiran. Itu dikatakan barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan dia menyakiti jirannya. Ini satu, ya. Tetapi kita tak ambil ini dalam matan sebab kita cerita tentang hal munakahat. Ya, jadi tak masuk dalam hal jiran. Jadi kita kena membaca dan kita ambil lah pengajaran itu. Maknanya kita, ya, kalau beriman dengan Allah dan hari akhirat, jaga hati jiran. Ya. Lagi dalam hadis ini diterangkan bahawa Nabi menyuruh supaya ia sentiasa memberi nasihat kepada perempuan, memberi nasihat-nasihat yang baik. Sebabnya apa? Nabi kata perempuan ini diciptakan daripada, ya, tulang rusuk. Katanya tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas lagi bengkok, ya. Jadi jika engkau nak cuba luruskan tulang tadi, mesti patah. Tapi kalau dibiarkan juga, bengkok terus. Memang dia bengkok. Jadi oleh itu, ia kena banyakkan nasihat-nasihat yang baik kepada perempuan-perempuan. Jadi artinya perempuan di sini, ya, sama ada isteri ataupun perempuan-perempuan, ya, perlu diberi nasihat. Ya. Baik seorang ibu nasihatkan anak yang perempuan, saudaranya perempuan, kawan-kawan, ya, ataupun sesiapa, ya, yang dipikirkan, ya, kita nasihatkan dia. Apa sebab? Ya, sebab Nabi sendiri bagi tahu, ya, perempuan ni dia punya sifat memang bengkok. Kalau dibiarkan, dia akan terus bengkok. Kalau kita buat keras, ya, kita berlaku keras, dia akan patah. Maknanya, ya, kalau kita, ya, tidak berlaku lembut terhadapnya atau kita berlaku kasar kepadanya, artinya kita telah mematahkan dia. Kalau dia patah, ya, maka habislah dia akan cenderung kepada perkara yang mungkar terus. Dia gibap dengan kebaikan. Dia tak percaya orang-orang yang baik lagi. Macam itulah bahasanya. Ya. Itu makna patah dia. Jangan sampai patah. Ya, nasihatkanlah dengan kebaikan, jangan dibiarkan begitu saja bengkok. Ya. Dan kalau suami isteri pula, ya, kalau suami isteri, kalau si suami ini, ya, tidak bersikap lemah lembut, tak bersikap baik, ya, kalau perempuan itu jahat, perempuan itu bersikap, ya, yang bukan-bukan, jangan salahkan, ya, si isteri, mungkin salah si suami. Suami kaki pukul, kaki baran, kaki itu, kaki ini, ya, menyebabkan, ya, isteri tadi gibap dengan keadaan macam tu, dia bawa diri, ya, lalu dia tak nampak dosa pahala lagi dah. Kerana apa? Kerana perbuatan si suami. Jadi suami, ya, jadi dia kena sentiasa memberi nasihat yang baik. Jangan berkeras. Bila berkeras arti mematahkan. Bila dah kocak kacir, akhirnya patahnya ialah cerai.
akhirnya talak yang akhirnya, iaitu ya, cerai apa patahnya ialah talak akhirnya patah ya, ikatan rumah tangga. Itu yang akhir sekali. Itu Nabi nasihatkan ya. Baik ya, kita sambung lagi 1045. Siapa nak baca? 1045 sambungan. Orang yang sama juga boleh teruskan. Jadi Jabir, ia berkata, kami pernah pergi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu gazwah. Tatkala kami kembali ke Madinah, kami hendak pergi masuk ke rumah-rumah kami. Sabdanya, sabarlah supaya kamu masuk pada malam, yakni waktu Isya, supaya bersisir perempuan yang kusut masai dan beristihad. Perempuan yang lama ditinggalkan oleh suaminya. Berhias. Berhias kan? Kan berhias Ustaz. Berhias. Berhias. Perempuan yang lama ditinggalkan oleh suaminya. Muttafaqun alaih. Dan pada satu riwayat lagi Bukhari sabdanya, apabila seseorang daripada kamu lama gaib, maka janganlah dia datang kepada ahlinya pada waktu malam. Baik. 1045 hadis, catikan hadis sah. Matan, suami yang kembali dari pelayaran atau bepergian dianjurkan memilih waktu yang tidak mengecewakan untuk bertemu dengan ahli rumahnya. Hukum lil irsyad. Baik ya, tadi dalam hadis diterangkan ghuzwah tu makna perang ya. Jadi pada satu kisah diterangkan mereka ni balik daripada peperangan ya, kembali ke Madinah. Kemudian ya, sahabat-sahabat ya, mereka nak terus balik rumah ya. Jadi kata Nabi ya, sabar dulu, tunggu dulu ya. Nanti ya, bila dah lepas Isyak ya, kita balik ya. Jadi jangan tergesa-gesa balik. Dan kenapa Nabi berkata demikian ya, supaya ya isterinya itu sempat berdandan atau berhias diri pada menyambut kepulangan suaminya ya. Jadi ya, itu adalah suatu ajaran yang baik ya. Sebab ya, dikhawatiri nanti suami terpanjat tengok isterinya ya,
Masai. Gusut masai dengan bedak sejuknya lagi. Ya. Dah tak rupa muka isteri dia lagi. Terperanjat pula dia nanti, ya. Jadi sebab itulah ya Nabi terangkan ya supaya bersabar. Balik kemudian nanti dah malam barulah balik. Jangan terus balik. Satu. Yang kedua, kalau dia berpergian lama, jangan terus balik waktu malam ketuk pintu. Mungkin hal ini boleh menakutkan si ahli rumah atau si isteri. Ingat perompak ke apa ke, ya. Jadi dahlah pergi tak tahu bila nak balik. Ya, kemudian bila balik pula waktu malam. Ini Nabi ajarkan jangan balik terus pada waktu malam tu. Tunggulah siang, ya. Kerana apa? Ya, hal itu boleh ya menakutkan ahli rumah. Jadi macam sekarang ini, ialah kita hidup dalam suasana yang moden. Maknanya adanya telefon, adanya handphone, adanya mesej, WhatsApp dan sebagainya. Ya, maknanya boleh dimaklumkan. Ya, yang kita akan sampai ya pukul sekian contohnya. Itu ya adalah lagi baik. Jadi si isteri tadi ya sudah bersedia untuk menyambut suami pulang. Ya, dengan berhias-hias. Jadi itu adalah ya saranan yang baik daripada Rasul. Ya, itu maksudnya. Baik, 1046. Online pula, siapa nak baca? Yang belum baca pula. Silakan. Okey, siapa nak baca buka mic. Buka mic. Tak buka lagi, tak dengar suara. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Mic dia tak boleh. Ni yang lain? Datuk, boleh baca? Hadis 1046. Buka ya, okey. Oi, suara tak dengar. Kecil. Jauh, suara jauh. Suara jauh. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dengar? Suara jauh. Suara dia jauh. Aku cuba balik kepada engkau cuba. Suara macam mana? Boleh tak? Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tak apalah, dia baca. Biar dia baca. Okey. Baca Ustaz ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya sejelek-jelek darjat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang bersendirian dengan perempuan dan ia bersendirian, kemudian ia buka rahsianya, dikeluarkan dia oleh Muslim. Okey ya. Lagi 1047. Dari Hakim bin Muawiyah, dari bapanya, ia berkata, Rasulullah, apa kewajipan seseorang dari kami terhadap isterinya? Sabdanya, engkau beri makan dia apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, dan jangan engkau memukul, jangan engkau pukul mukanya, dan jangan engkau jelekkan dia, dan jangan engkau jauhi ke seketiduran melainkan di dalam rumah. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Bukhari, taklifkan sebahagiannya dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ya, catatkan ya. 1046 dulu ya. 1046 hadis sah. Matan
dilarang lelaki menceritakan sesuatu yang tidak baik dari istrinya. Begitu sebaliknya. Hukum haram. Baik ya. Ini dikatakan inna syarrun nasi indallah. Sesungguhnya sejajar manusia di sisi Allah manzilatan yaumal qiyamah. Yaitu ya kedudukan dia pada hari kiamat besok. Macam mana seburuk-buruk ya seseorang atau manusia di sisi Allah. Ya, di sisi Allah besok macam mana ya. Jadi ceritanya bahawa seorang lelaki dia ceritakan kepada kawan-kawannya ya kisah istrinya, iaitu cerita berkaitan dalam kelambu. Ini cerita dalam kelambu. Kemudian begitu juga perempuan dengan perempuan contohnya menceritakan ya kisahnya dalam kelambu bersama dengan suaminya. Jadi menceritakan kepada orang lain ya atau kawan-kawannya ya tentang ya kisah dia dalam kelambu. Jadi hal ini ya sebenarnya adalah dikatakan sebagai sejahat-jahat manusia. Sebab itu suami isteri hendaklah merahsiakan hubungan ya yang ya ada dalam kelambu. Itu senang cerita bahasa macam itulah. Ya, yang ada dalam kelambu tidak boleh dibagi tahu kepada ya sahabat andai dan sebagainya. Maknanya itu adalah rahsia suami isteri. Macam tu ya. Apa ayat Quran ya? Antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mana kamu adalah pakaian mereka, mereka pakaian kamu. Jadi ya suami isteri diibaratkan sebagai ya memerlukan pakaian pakai memakai. Jadi artinya dia tidak boleh dalam hadis ini tidak boleh dia menceritakan hal-hal demikian kepada orang lain. Sebab dikatakan inilah manusia yang paling jahat di sisi Allah. Ya. Baik, hadis yang 1047 pula catatkan hadis sah. Matan boleh memukul isteri selain muka ya. Selain muka dan memisahkan diri dari isteri. Di waktu ada pelanggaran atau kita bahasakan pergeseran. Tetapi dengan syarat yang tertentu. Bracket. Tidak boleh pukul di muka.
koma, tidak boleh berpisah luar dari rumah. Tutup bracket. Lihat An-Nisa ayat 34. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kita ulang balik ya. Hadis 1047 ini. Yang mana Hakim bin Muawiyah dari bapanya. Jadi dia kata, saya berkata, wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri atas dirinya, atas diri suaminya? Sabdanya, engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Ini macam terbalik bahasa dia bilang. Jadi maksudnya, seorang suami berkewajiban mencukupi keperluan makan. Ya. Nah, mana si suami makan, ya, isteri makan, macam itulah. Dan juga keperluan pakaian bagi istrinya. Dan dilarang memukul muka. Ya, kadang ya dah naik angin pula. Ya, sampai memukul. Ya, tapi ya Nabi melarang jangan pukul muka. Ya. Ataupun melukai. Ya, sebab kes-kes penceraian tu ada bukti luka tu. Ya, doktor mengesahkan luka daripada pukulan tu yang jadi satu kes untuk bercerai. Dan juga mengusir isteri tak boleh. Dan jika ia marah, hanya boleh mengurung isteri dalam rumah sendiri. Maknanya jangan dihalau. Dan kalau si suami bergeseran, mana bergaduh lah, ya, suami isteri tadi, dia boleh tidak tidur sama. Tapi syaratnya jangan keluar rumah. Mana kalau isteri itu dalam bilik, dia tidur kat luar. Ya, kerana marah. Ya, dia tidur kat luar. Itu mengikut syarat yang ada dalam hadis ini. Ya, artinya dia tidak boleh ya meninggalkan rumah itu. Ya. Meninggalkan maknanya dia sampai tak balik. Ya, itu tidak dibenarkan demikian. Tapi yang dibenarkan tu maknanya dia tidak tidur sama, ya, tapi tidur di luar. Tetapi dalam rumah, ya, bukan dalam bilik. Ini boleh lihat pada surah An-Nisa ayat 34, ya. Ada dasar dia. Dan hadis ini hanya sebagai pentafsirnya saja. Jadi hukum yang kita catatkan tadi ialah ya sebagai satu ketentuan. Baik, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hadis yang kita baca ini. Dan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga kita dapat pelajaran ini untuk memberi pelajaran kepada yang lain juga, yang mereka kadang tak menempuh hukum-hukum yang demikian, tak mengetahui hal-hal demikian. Ya, jadi sekurang-kurangnya kita dapat memberikan pelajaran buat mereka. Ya, bukan sekadar pelajaran untuk kita, tapi bermanfaat juga. Ya, kalau orang bertanya kepada kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah yang hadir. Yang tak ada tu, ya insyaAllah ada rakaman dia. Ya. Jadi kita suri dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa sadaq